Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okay, so hari ini seperti yang cikgu cakap semalam, kita akan masuk kepada masih lagi dalam elektrolisis, ya, masih lagi dalam elektrolisis. Cikgu dah sentuh tentang elektrolisis dalam leburan dan juga larutan. And then dalam larutan ataupun larutan aqueous, kita ada 3 faktor utama yang menentukan ion mana yang akan dipilih untuk dinyah cas di anode dan juga di cathode. Okay, so pada hari ini cikgu akan masuk kepada proses elektrolisis yang digunakan dalam industri ataupun dalam kehidupan kita, ya. Dia berlaku di sekeliling kita, cuma kadang-kadang kita tak tahu. Yang itu adalah proses yang melibatkan elektrolisis. Yang pertama adalah proses penyaduran, sadur, ya. Proses penyaduran adalah suatu proses yang sangat penting lah, ya. Kebanyakan bahan yang ada di sekeliling kita, termasuklah bahan-bahan yang besi, ya, semua yang melibatkan besi itu, semuanya itu asal dia adalah besi. Kita tahu besi adalah logam yang boleh berkarat, yang mudah berkarat. Jadi bagaimana untuk mengelakkan dia berkarat? Kita sadurkan dia. Kita salutkan dia dengan suatu logam lain di bahagian luar. Hanya salutan saja. Ya, kita bukan pure. Kita gunakan kita punya kunci rumah kita tu kita diperbuat daripada silver, katakan. Ya. Senang hilang. Ataupun kunci dibuat daripada emas. Habis hilang. Kan? So dia tak begitu. Dia semua dibuat daripada besi. Tapi nak mengelakkan besi ni daripada berkarat, kita kena buat saduran dengan logam yang lain. Logam yang lain contoh apa? Cuprum, contoh dengan zinc, contoh dengan magnesium. Logam-logam tu kita salutkan supaya dia melindungi besi tu ataupun melindungi kunci kita tu daripada berkarat. Ya. So banyak. Kalau awak tahu Zulian pun sama. Zulian ni emas yang sadur lah. Emas tipu orang kata kan. Nampak luar macam emas, tapi dia salutan saja emas. Dalam tu dia besi. Dia salut dengan emas di bahagian luar. Sebab tu dia murah sikit berbanding dengan pure emas. Ya. And then proses penulinan. Proses penulinan ni adalah kita nak menulinkan sesuatu logam yang tidak tulin. Ya. Nak kena tulinkan dia. Dia kita dapat tu dia tak tulen, kita nak tulenkan dia. Maksudnya kita kena keluarkan bahagian luar yang tak tulen tu, bahagian dalam tu dia tulen. Bahagian luar dia. Dia nak kena buang-buang, so kita akan dapat yang tulen. So proses penulinan. Dan yang terakhir adalah proses pengekstrakan. Mengekstrak logam daripada dia punya oksida dia. Contoh kita ada ferrum oksida contoh kan. Besi oksida. Kita punya logam-logam ni semua adalah dalam bentuk mineral, ya. Dalam bentuk mineral, batu-batu yang terdapat di sekeliling kita ni semua itu mengandungi unsur mineral ataupun unsur logam, tapi dia terikat dengan oksida, ya. Contoh magnesium oksida, zinc oksida, dia tak wujud secara semula jadi seperti logam argentum ataupun logam aurum kan. Dia tak wujud secara semula jadi. Emas ataupun logam silver tu dia wujud semula jadi. Kita tak payah dah buat proses pengekstrakan ni. Tapi aluminium, ya, aluminium oxide, so itu semua merupakan logam-logam yang perlu kita kena ekstrak dia. Nak dapatkan aluminium ni, kena pecahkan dia daripada aluminium oksida. Oksida ni kita kena buang, dapatkan aluminium tu. Okay, so 3 proses pengekstrakan. Okay, kita pergi dulu pada proses pertama, penyaduran. Apa yang kita buat dalam penyaduran? Aplikasi utama elektrolisis dalam industri ialah pengekstrakan logam, penyaduran logam dan penulinan logam. So ada 3. Penulinan logam secara elektrolisis bertujuan mendapatkan logam tulen daripada logam yang tidak tulen. So kita nak dapatkan logam tulen daripada logam yang tidak tulen. Okay, itu makna penulinan logam. Okay, kita pergi kepada yang pertama, penyaduran logam. Okay, untuk kita sadurkan besi ataupun kita sadurkan kunci, ya, kita ada di sini dia sadurkan dengan cuprum. Boleh tak gantikan dengan yang lain? Boleh. Tetapi kita mesti sadurkan dia dengan logam yang berada di bawah ferrum.
logam yang berada di bawah ferrum. Contoh kalau kita nak dalam siri elektrokimia lah, kita boleh juga sadurkan dia dengan plumbum ataupun kita sadurkan dia dengan argentum. Boleh ferrum. Mesti ada zat ferrum supaya perempuan. Sternum kan timah. Ambil cukup. So ada beberapa lagi lah logam yang kita boleh sadurkan. Okey, so peranan dia apa? Siapa yang akan jadi anode dan siapa yang akan jadi kathode? Okey, siapa yang akan jadi anode ialah siapa yang akan derma, siapa yang akan menipis. Yang nak menjadi menebal adalah kunci ni. Ya. Kunci ni sepatutnya dia menebal lah sebab dia akan disadurkan. Bila disadur dia akan jadi tebal. Dia yang akan menerima. Ya, jadi positif anode, derma anion, negatif kathode, terima cation. Jadi siapa yang menderma tu, dia derma tu, dia patut adalah logam apa yang kita nak sadur tu. Logam apa yang kita nak gunakan untuk kita buat proses penyaduran. Dan yang akan menjadi kathode, kathode kita, negatif kathode kita. Ini positif anode kita, Yang akan menjadi kathode ialah logam yang ingin disadur. Kalau dalam kes ini kita gunakan kunci kita yang ingin disadur kita. Okey. So larutan pula kita mesti gunakan larutan yang sama dengan logam yang kita gunakan untuk proses penyaduran. Kalau kita guna kuprum, so kita akan gunakan larutan kuprum sulfat. Okey, kalau kita gunakan argentum, so kita akan guna larutan argentum nitrat. Okey, so bergantung kita punya elektrolit bergantung kepada kita punya logam yang kita gunakan untuk proses penyaduran itu. Okey, apa yang berlaku di situ? Apa yang berlaku? Macam biasalah, di anode, negatif anode derma yang hadir adalah ion hidroksida dengan ion sulfat. Okey. So, apa yang akan dipilih untuk dinyah cas? Jadi kita tahu dia guna kuprum iaitu logam yang reaktif. So kita tahu dia. Jadi ini adalah faktor yang kedua, faktor yang kedua. Jadi kita akan pilih siapa? Kita akan pilih kita punya logam kuprum lah untuk dinyah cas. Untuk di ion lah kuprum. Bentuk kuprum 2+ tambah 2E. Jadi di sini daripada kuprum, elektrod kuprum akan menipis seperti dalam gambar rajah lah. Okey, kemudian di kathode pula seperti biasa macam cikgu bagi tahu kat awak, di kathode ikut kepada siri elektrokimia kita. Yang mana yang lebih positif dia yang akan dipilih untuk dinyah cas. Yang hadir adalah hidrogen, macam biasalah, dan juga kuprum lah, ion kuprum. Jadi kuprum berada lebih bawah ataupun kuprum lebih positif. So Cu2+ tambah 2E dapat kuprum. So dia membentuk atom kuprum atau membentuk logam kuprum yang akan digunakan untuk disadurkan. Dan satu lagi, kalau gambar rajah, kena ingat kita punya bahan yang ingin kita sadur tu kita kena tenggelamkan semua sekali ke dalam kita punya larutan. Jangan separuh sebab kita nak sadurkan keseluruhan bahan itu. Dalam SPM 2020, gambar rajah pelajar diminta melukiskan gambar rajah penulinan ini dan pelajar lukis dia punya besi dia ataupun dia punya paku besi dalam tu masa dia buat paku besi dalam soalan 2020 punya. Paku besi dia separuh je. So tak dapat markah untuk gambar rajah. Kalau paku besi pun kena tenggelam habis, kalau kunci pun kena tenggelam habis sebab ini proses penyaduran. Dan juga kalau dia kata bagaimana proses itu kita nak cepatkan ataupun kita nak bagi dia sekata. Penyaduran tu sekata, kita kena pusingkan kita punya kunci kita tu perlahan-lahan supaya penyaduran tu dapat sekata. Jadi tak tebal kat sini, orang sini kurang dapat sadur, dia kena sentiasa kita pusingkan dia. Okay, sama macam kita masak kan, goreng ayam, goreng ikan kan. So kita kena alih supaya masak tu pun sekata lah, tak ada hangit sebelah pula kan, ada sebelah tak masak pula. So sama juga proses penyaduran ni, kena gerak-gerakkan dia supaya dia dapat semua permukaan tu. Okay, so itu yang berlaku buat ini menebal Sama juga, jadi kena ingat kalau proses penyaduran, bahan
yang nak disadur mesti cathode. Ya. Bahan yang ingin digunakan untuk proses penyaduran mesti di anode, ya, yang menderma. Orang yang nak menerima mesti berada di cathode. Penyaduran logam secara elektrolisis dilakukan dengan objek yang hendak disadur dijadikan cathode, ya, bahan yang ingin disadur ataupun objek lah, lebih tepat kan, objek ataupun logam. Tak kisah bukan logam pun tak apa, ya. Logam penyadur dijadikan anode menggunakan larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadur. So ini mesti ion daripada logam penyadur ni, logam penyadur kita, ya. Cuprum ke argentum ke boleh. Tak ada masalah. Okey, kita teruskan. Okey, ini cikgu baca tak ada masalah lah. Misalnya penyaduran cincin besi dengan logam cuprum, anode cuprum mengion menjadi ion cuprum. Inilah yang berlaku di anode. Yang cikgu tunjuk tadi lah. Anode menderma, cathode menerima, ya. Warna biru larutan cuprum sulfat tidak berubah. Saya tahulah sebab apa? Kerana kepekatan ion cuprum tidak berubah. Tengok ini jawapan cikgu bagi kat awak semalam. Ya, kepekatan ion cuprum tidak berubah. Itu adalah dia punya kenapa warna itu tidak berubah. Ya, kerana kepekatan. Kepekatan ion tu yang penting. Kadar atom cuprum ion pada anode adalah sama dengan kadar ion cuprum dinyahcas pada cathode. Bolehkah anda menerangkan tindak balas redoks berlaku dalam proses penyaduran? Okey, tindak balas redoks yang berlaku adalah di sini tindak balas apa? Dia derma elektron ataupun nombor pengoksidaan kosong kepada positif 2, pengoksidaan. Yang ini pula proses penurunan. Itulah tindak balas redoks yang berlaku di anode, proses pengoksidaan, di cathode proses penurunan. Okey, kita pergi kepada penulinan logam pula. Penulinan logam, apa nak buat? Kali ni, kalau kita nak lukis gambar rajah, okey, logam yang kita nak tulinkan mesti jadi anode. Ya, logam yang kita nak tulinkan mesti jadi anode. Maksudnya logam yang tak tulen tu nanti dia akan menderma. Bahagian luar tu tak tulen, tapi bahagian dalam tu dia tulen kan. So dia akan derma, jadi dia akan menipis. Jadi tinggallah logam yang tulen saja yang di dalam dia. Okey. Contoh, ya. Logam cuprum atau juga dikenali dengan sebagai tembaga ialah mineral dan unsur penting dalam kehidupan seharian kita. Okey, ini mukadimah saja. Logam cuprum ialah logam industri utama kerana sifat-sifat kemuluran, keboleh-tempaan, kekondaksian elektrik serta haba serta tahan terhadap kakisan. Logam cuprum ni memang sangat-sangat digunakan dalam industri kita, wayar elektrik kita, ya, dalam banyak sangat orang cakap dalam proses-proses penghasilan dalam industri menggunakan logam cuprum, ya. Okey, penulinan logam, ya. Logam cuprum digunakan dalam pendawaian elektrik mesti 99.99% tulen. Tak boleh tak tulen, ya. Kalau tidak dia akan terjejas. Dia nak membawa arus elektrik tu. Ketulinan logam cuprum yang diekstrak melalui proses peleburan bijinya adalah dalam lingkungan 99.5. Jadi kita buat proses pengekstrakan daripada dia punya biji dia, kita hanya dapat 99.5. So tak cukup 99.99. Ya, lepas dah ekstrak, kita kena buat proses penulinan. Perbezaan ini sedikit, ketulinan walaupun sedikit menjejaskan kekondaksian elektrik, ya. Walaupun sedikit pun dah terjejas. Oleh itu kita perlu melakukan proses penulinan logam, ya. Ya, okey, penulinan logam. Tak ada gambar rajah ke kat sini? Oh, tak ada gambar rajah. Okey. Cikgu lukis sikitlah gambar rajah dia, ya. Contoh sama saja, ya. Kita kena pastikan kita gunakan 2 elektrod. Contoh di sini, ya. Ni adalah logam ataupun cuprum lah, kita guna cuprum tak tulen, ya. Yang ini pula cuprum tulen lah. Cuprum tulen. Okey. Jadi siapa jadi anode, siapa jadi cathode? Yang tak tulen akan jadi anode, di mana dia akan menderma, ya. So wayar kita ini pendek lah, ni cathode,
Ni anode ya. Anode ataupun positif anode. Negatif cathode. Okey, larutan seperti biasa. Larutan yang ni kalau nak tulinkan kita rendam habis pula. Kita rendamkan habis dia. Untuk proses penulinan tu kita rendamkan dia habis. Itu salah ni ya, kita rendamkan ke dalam. Rendamkan. Okey, larutan dah tentulah kalau kita guna kuprum, kita guna larutan kuprum sulfat. Mesti larutan yang sama. Kalau cikgu nak tulinkan logam argentum, so cikgu mesti guna argentum nitrat. Okey. Okey, kemudian apa pula? Kuprum tak tulen kita di anode kita ya. Suppose anode derma and ion. So disebabkan kita gunakan kuprum, kita pun tahu ini adalah faktor yang kedua iaitu jenis elektrod. Kuprum adalah elektrod yang reaktif, so dia akan dipilih untuk dinyacah di sini iaitu Cu derma dapat Cu2+ ya. So makin lama dia makin menipis. So daripada tak tulen tadi, yang di bahagian luar ni tak tulen, dia akan menipis ya. Makin lama nipis ya. Yang bahagian dalam tu kita akan terdedah lah bahagian yang tulen tu. So logam kita lama kelamaan akan tulen. Yang logam yang tulen tadi ni pula akan menebal lah. Dengan pepejal yang berwarna perang. Okey. So itu adalah proses penulinan. Okey. So kena ingat balik, di kathod ataupun terminal negatif kita letakkan logam tulen ataupun di sini kuprum yang tulen lah. Di anode kita letak kuprum yang tak tulen ya. So persamaan setengah di sini pula. Kalau di kathod sama jugalah. Kita ikut kepada siri elektrokimia yang mana lebih positif, dia punya nilai anode lebih positif, Cu 2+ tambah 2E dapat Cu ya. So ini menebal. Okey. So proses ni proses pengoksidaan. Ni proses penurunan. Redox ya. Okey, kita teruskan penulinan. Okey, cikgu baca baliklah. Kita dah buat tadi gambar rajah. Penulinan kuprum secara dilakukan dengan kepingan nipis kuprum tulen dijadikan kathod. Okey, kuprum tak tulen dijadikan anode dan menggunakan larutan aqueous garang kuprum seperti kuprum nitrat sebagai elektrolit, kuprum sulfat ataupun kuprum 2 nitrat. Bolehlah, rasakan ada ion kuprum di dalamnya. Okey, ni cikgu dah terang tadi. So, tak ada masalah lah pepejal kuprum dienapkan. Okey. Okey. Pengekstrakan sekejap ya, cikgu tengok video kita dah 18 minit ya. So cikgu ingat cikgu masuk pengekstrakan logam daripada bijihnya. Sebab banyak lagi ni ya. Kita ada pengaratan lagi, pengekstrakan logam, pengaratan ada 2 lagi lah. Sebelum kita boleh selesai dengan bab ni ya. Bab ni agak panjang sikit, macam biasa-biasalah ya. So awak dah faham konsep dia sebenarnya, dah banyak konsep awak faham. So sebenarnya tak susah sangat nak ajar awak Tapi cikgu tak nak macam cikgu janji dengan awak lah, cikgu tak nak ambil masa yang terlalu panjang untuk satu video. Nanti awak akan rasa tak boleh nak masuk dah, rasa boring kan. So cukup sekadar 20 minit untuk hari ni ya. Cikgu tak dapat selesaikan dengan pengekstrakan logam daripada bijihnya, tak apa, tak ada masalah. Cikgu akan sambung untuk next class ya. Mungkin hari Khamis ni, Jimit ni kita masuk sikit untuk pengekstrakan logam daripada bijihnya. So kita boleh open dengan soalan ya, awak boleh tanya. Sementara selepas itu ada masa yang sedikit nanti kita buat perbincangan jawapan kita ya. So awak boleh tanya live lah tentang pengekstrakan logam daripada bijihnya. Tak susah sangat lah. Tapi masih boleh untuk awak buat. Kita boleh bincang sama-sama nanti. Okey, so itu saja daripada cikgu untuk hari ini. So seperti biasa, dalam modul awak teruskan dengan muka surat 30-31. Dua helaian sahajalah yang melibatkan penulinan dan juga penyaduran ya. 2 muka surat sahaja. Terima kasih kepada cikgu. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera.